Assalamualaikum rakan-rakan Facebook yang kami raikan. Tahukah saudara bagaimanakah kita mencipta persepsi atas stimulus atau apa saja yang kita lihat, baca, dengar, dan kita mencipta, mentafsirnya? Adakah kerana stimulus itu, atau lebih spesifik lagi, istilah yang kita dengar atau kita baca yang menyebabkan kita mencipta wayang minda kita, atau otak kita yang mentafsirkan? Bagaimana kita menggunakan otak kita menyebabkan kita mentafsirnya sangat berbeza dengan orang lain. Saudara, saudari, sehari ini saya nak berkongsi pasal bagaimana istilah atau bahasa atau linguistik yang dicerap oleh sistem deria kita, iaitu kita dengar dan baca khususnya, dan bagaimana otak kita mentafsirnya dan terus mencipta tafsiran atau wayang minda yang menyebabkan kita bertindak sewajarnya. Adakah kerana linguistik itu atau otak kita? Cara kita menggunakan otak kita berbeza, maka kita mentafsirnya sangat berbeza dengan orang lain. Kalau dalam NLP, linguistik itu adalah terapi. Bagaimana kita mengolah linguistik dan istilah, kita biasa atau mampu mencipta wayang minda yang berbeza. Kalau kita marah, kita olah balik bahasa yang kita dengar, ataupun kita provoke balik kepada yang menyebutnya, maka kita akan berjaya mengubah wayang minda kita supaya tidak marah, dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi itu NLP. Tapi saya suka bercerita ini pasal bagaimana otak kita, bagaimana otak kita berfungsi mencipta metamodal itu. Apa dia metamodal itu? 3 perkara penting. Biasa saya sebut. Pertama, kita distort, kita edit, kita herod apa yang kita baca dan dengar, seolah-olah kita boleh membaca kepala otak orang dan kita mencipta satu perkara lain. Contoh paling senang, kita cakap ambil baju di almari dapur, kita pun cari dekat almari pakaian, sebab kita tak percaya mana ada baju kat almari dapur, tapi biasa membuat. Kita herod apa yang kita dengar, atau kita generalize, kita mencipta maklumat baru, kita mencipta andaian berdasar pengalaman kita. Misalnya kita dengar sepatutnya, kita mula mengatakan semua orang mesti buat macam tu. Bukan. Jadi sepatutnya pada kita, bukan sepatutnya pada orang. Ketiga, deletion, kita padam. Kenapa kita padam? Kita tak percayalah, apa lagi, tak suka. Jadi orang cakap tu satu yang kita tak suka, kita tetap padam, tak peduli pun, kan? Jadi itu pertamanya. Keduanya, kita nak senang ingat, kita hanya dengar apa kita suka je. Satu perkara lagi, kita nominalize, kita menjadikan ia perkataan, kata nama. Misalnya Mak Sabu pernah cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpindah dari Makkah ke Madinah Al-Mukarramah. Dia pun cakap Nabi Muhammad pun pelarian. Bukan. Jadi berpindah itu bukan pelarian. Kan macam itulah moronnya dia. Sorry kasar sikit. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya nak cakap pasal otak kita lah. Sebenarnya otak kita yang telah mencipta, telah distort, telah generalize, dan telah padam apa yang kita dengar dan baca. Kenapa begitu? Pertama, otak sentiasa dinamik, berubah. Kalau tak percaya pagi tadi, ataupun tadi kita fikir lain, besok kita fikir lain. Memang macam tu. Jadi kalau ada orang cakap hari ni kata lain, besok kata lain, itu fitrahnya. Dia mulai idea baru dan tidak pernah statik. Otak manusia bukan robot seperti yang diprogramkan. Otak manusia sentiasa berkembang. Kita pun masa kecil sampai tua berbeza. Tapi selalunya bila dah tua ni, dia tidak lagi berkembang, dia mula mengurang, dia tidak lagi menerima perkara-perkara baru. Dan ini menyebabkan otak berbeza. Bila berbeza, dia distort, delete dan generalize. Kedua, otak pelupa. Tun Mahathir cakap Melayu pelupa. Bukan.
Sebenarnya otak memang pelupa. Kalau tak diulang, kita tak ingat. Repeat to remember. Surah lazim pun 2 tahun tak sebut, lupalah kan. Jadi macam itulah kita otak pelupa. Kecuali ia telah diletakkan satu tempat yang menyebabkan kita kekal ingat. Misalnya tarikh mati. Tarikh mati saudara, anak-anak sebagainya lah. Kita takkan lupa lah tu kan. Kedua, otak perlu senaman. Sebab otak ni ada neuron-neuron yang bernilai bertrilion. Dia memerlukan oksigen yang disalurkan melalui darah. Kalau tak cukup exercise, neuron-neuron akan mati. Bila mati, dia akan menyebabkan sel-sel otak mati. Sel-sel otak mati yang menyebabkan kita Alzheimer. Kita jadi pelupa. Jadi jangan lupa senaman. Kurang senaman, otak kurang berfungsi dengan baik. Ketiga, otak perlu rehat. Kenapa perlu rehat? Gelombang otak ini terbagi 4. Pertama, delta dan theta. Masa kita delta dan theta, kita rehat. Kita nak tidur. Kita macam mamai. Kecuali masa alpha dan beta aktif. Jadi masa mana kita perlu aktif, masa mana kita perlu tidak aktif. Malah kita perlu rehat sewajarnya. Kalau bercakap dengan orang nak tidur, jangan cakap. Dia tak akan dengar. Dia akan delete. Dia akan generalize. Dia akan distort. Kalau tuan-tuan pun belum dengar ceramah macam saya bercakap ni, janganlah dalam keadaan gelombang yang rehat. Macam mama je, memang tak dapat dengar apa saya cakap. Jadi saudara-saudari yang sekalian, sehingga dikatakan kita hidup di dunia ni 1/3 hidup kita ada rehat, tidur. Jadi otak perlu tidur, jangan paksa. Keenam, otak ini menggunakan visual, bagaimana mencerap lebih dari yang lain. Jadi kalau tuan-tuan sedang bercakap dengan seseorang, pada masa dia melihat sesuatu yang lain, jangan cakap. Dia akan tertarik dengan apa dilihatnya. Saya selalulah kadang-kadang ada peluang beri sedikit perkongsian. Saya kalau beri sesuatu multimedia, visual yang tidak kena-mengena dengan apa saya cakap atau saya tersilap, alamak dia tak dengar cakap saya. Otak-otak budak-budak ni akan delete, distort dan generalize. Dia tidak akan beri perhatian. In fact, kita pun tahu antara perkataan dengan signage, logo, image, kita lebih senang ingat logo, image. Jadi cakap-cakap, orang lihat lebih senang. Ketujuh, otak stres tak boleh berfikir yang baik. Jadi jangan stres. Kalau stres, rehatlah. Kalau marah, lagi jangan berfikir. Lagi jangan mendengar cakap orang. Kita tak akan dengar. Marah kita menyebabkan kita distort, delete dan generalize apa orang kata. Yang ke-8, yang paling penting, otak tak suka benda-benda yang membosankan. Kalau tak cakap lah. Kalau tak percaya, cakap dengan bini benda-benda yang dia tak suka. Dia pun tak tahu je. Dia ke lain ke sana lah fikirannya. Cakap yang dia suka. Shopping ke, mas ke. Contohnya lah. So, otak never multitasking. Saya ingat. Otak hanya buat satu benda satu masa. Dia boleh multitasking, mata ke sana, telinga ke sana, mulut ke sana. Otak tetap satu. Otak bertindak secara spotlight. Jadi kalau orang sedang memikir cara lain, jangan cakap lah. Dia tak akan dengar. Orang sedang susah hati misalnya, mikir anak dihilang kan. Tak cakap, dia akan distort, dia akan delete apa kita kata dan akan generalize. Saudara-saudari yang sekalian, yang lebih hebat lagi, otak manusia ni terlalu hebat. Kadang-kadang dia bukan fikir untuk diri dia. Dia bukan berfikir apa yang dia patut buat. Dia sambil berfikir apa orang lain patut fikir pula. Dia tolong fikir untuk orang. Macam tu otak ni. Hebat otak ni. Jadi kalau kita bercakap, dia berfikir untuk kita pula. Atau orang bercakap dengan kita, dia sedang berfikir untuk kita. Begitulah otak manusia. Jadi otak ni lah yang menyebabkan kita selalu distort, mengubah apa kita dengar. Kita selalu generalize, mengumumkan apa kita dengar, dan kita selalu delete apa yang kita dengar yang kita tak suka. Akhir sekali. Tahukah tuan-tuan, otak manusia ni, otak bukan otak manusia, otak terbagi tiga bahagian yang paling penting. Pertama, lizard brain. Semua otak bertindak bagaimana untuk makan dan bernapas. Umumnya lah. Nak makan macam mana, otak akan berfikir. Kedua, mammal brain. Otak akan menjaga keselamatan dan sistem reproduktif, nak beranak sebagainya, nak nambah anak, otak akan fikir. Tapi ada satu bahagian lagi yang tidak ada pada yang lain. Tidak ada pada haiwan lah maksudnya, iaitu complex brain. Otak yang menguruskan perasaan dan emosi. Otak yang mencipta angan-angan. Otak yang mencipta kebencian, kesukaan. Oleh kerana terlalu kompleks,
Bahagian ini yang menyebabkan kita selalu distort, selalu generalize, selalu delete. Kalau tak ada bahagian ini, tak pandai delete, tak pandai generalize, tak pandai kita distort, kita bukan otak kompleks lah. Bila tidak ada otak yang kompleks ni, kita otak satu lagi lah. Otak manusia tetap kompleks, tetap akan delete, tetap akan distort, tetap akan generalize. Sekian. Terima kasih. Daun Keladi. Nanti dengar lagi. Bye. Assalamualaikum.